Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid tahun 5. Alhamdulillah, pada kali ini kita bersua lagi. Pada kali ini kita akan sambung sisi pembelajaran kita dan kita masih berada di bab yang kedua, yaitu di bawah tajuk sistem peredaran darah manusia. Baiklah murid, sebagai permulaannya, cikgu ingin menerangkan kepada anda semua bahawa sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air, dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Murid-murid, dalam sistem peredaran darah manusia ini ada 4 bahagian utama yang terlibat. Yang pertama sekali, jantung. Yang kedua, salur darah. Yang ketiga, darah. Dan yang keempat, paru-paru atau peparu. Baiklah murid, mari kita lihat 4 bahagian utama ini. Ini ialah gambar jantung. Jantung kita terletak di dalam sistem rangka tulang rusuk kita. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Murid, setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan kemudiannya dipam keluar dari jantung. Jantung mempunyai 2 bahagian. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh badan kita. Kala bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke dalam paru-paru. Okey, kita tinggalkan tentang jantung. Mari kita lihat gambar yang kedua ini. Ini ialah gambar paru-paru atau kita panggil juga sebagai peparu. Seperti juga jantung murid, peparu kita ini terletak di dalam sistem rangka tulang rusuk kita. Paru terdiri daripada kiri dan kanan. Fungsi paru-paru ialah menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Murid ingat bahawa paru-paru ini adalah organ yang penting untuk proses pernafasan kita. Ianya boleh mengembang dan juga boleh mengecut ketika kita menyedut dan menghembus nafas. Okey murid-murid, mari kita lihat organ yang ketiga ataupun bahan yang ketiga. Ini ialah gambar salur darah. Baiklah murid, salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Jika salur darah ini tersumbat atau mengalami kerosakan, maka sistem peredaran darah dalam tubuh badan kita juga akan terganggu.
Sekarang, mari kita lihat bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ini, iaitulah darah itu sendiri. Tentu murid tahu bahawa darah itu berwarna merah dan bersifat cecair. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Dalam darah itu, ia mengandungi oksigen, nutrien, air, dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida yang dibawa oleh darah itu tadi akan disingkirkan di dalam paru-paru. Salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Ada pula salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Prosesnya adalah seperti gambar yang cikgu tunjukkan ini. Perhatikan baik-baik bagaimana darah itu dipam ke seluruh salur darah, ke seluruh bahagian badan kita, dan ada juga darah yang dipam masuk ke dalam jantung kita. Murid-murid, mari kita fikirkan agak-agaknya, apakah kepentingan sistem peredaran darah pada diri manusia itu? Sudah tentu sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh badan kita. Tanpa sistem peredaran darah, kita mungkin tidak akan dapat menjalankan proses kehidupan kita. Darah mengangkut oksigen daripada peparu ke seluruh bahagian tubuh kita. Darah yang menyerap nutrien dari usus dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh badan. Bayangkan jika tidak adanya sistem peredaran darah pada badan kita. Tentu badan kita tidak akan mendapat oksigen yang cukup dan juga tidak akan mendapat nutrien atau zat untuk pembesaran dan kesihatan kita. Sebab itu, hati-hati jika sistem peredaran darah pada badan kita mula terganggu. Murid-murid, cikgu harap murid-murid sudah mengetahui tentang organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah dan juga kepentingan kepada sistem badan atau tubuh badan kita sebagai manusia. Jangan lupa buat ulang kaji selalu sehingga kita berjumpa di sisi pembelajaran yang akan datang. Sambutlah salam kasih sayang daripada cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.